Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, sabahul khair, good morning kepada semua penonton TV Al-Hijrah. Semoga semua sentiasa dalam rahmat Allah dan kita bersiaran secara langsung untuk anda, untuk kita bersama-sama menimba ilmu pada pagi ini insya-Allah lepas subuh ni. Memang ini adalah antara aktiviti yang terawal kita setelah kita bangun solat sunat pagi tadi, kita solat subuh berjemaah, kita baca Quran dan sebagainya. Sekarang masa untuk kita menjamah hidangan jasmani, rohani kita dan sebagainya, insya-Allah. Dan pagi ini kita nak cerita berkenaan perjalanan terakhir dalam surah Al-Kautsar. Namun sebelum itu, para penonton, terima kasih di atas sokongan anda dan insya-Allah komen di Facebook, insya-Allah kalau ada kesempatan kami akan santuni. Sebelum itu, sebelum kita nak cerita berkenaan dengan perjalanan terakhir ini, pastinya pagi ini kita bersama dengan Al-Fadil, the one and only Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, Dr. HD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Ustaz merupakan pengurusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, marilah sama-sama kita hayati, kita baca bersama bingkisan, kita saksikan bingkisan bacaan ayat suci Al-Quran daripada Syekh Asim Osman. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang mencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Allahu Akbar. Saya ingat satu peringatan yang cukup baik untuk kita di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Jadi Ustaz, kalau dapat Ustaz bawakan kami untuk memahami dengan lebih lanjut berkenaan dengan ayat-ayat dalam surah Al-Kautsar. 3 ayat, tetapi saya kira cukup memberikan kepada kita tazkirah yang impak besar pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, kesempatan untuk kita sama-sama menjamu keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Allah merahmati dan meredai kita semua. Terima kasih pada Amy, kepada semua tim kru TV Al-Hijrah, pada semua sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pakcik makcik yang ada depan TV, yang mungkin tengok di FB ataupun di mana saja media sosial. Semoga Allah merahmati kita semua insya-Allah. Hari ini bila kita sebut tentang perjalanan terakhir setiap Jumaat, kita nak fokuskan kehidupan kita bagaimana pengakhiran. Kerana kata para alim ulama, seperti mana dalam hadis Nabi, bukan dilihat pada permulaannya, tetapi bagaimana pengakhiran seseorang itulah yang akan dihukumi, yang akan dipandang dan apa yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kali ini kita akan tengok satu tajuk mengenai Al-Kautsar. Kita sering baca antara surah yang terpendek. Kata para alim ulama, ada 3 surah yang terpendek, ada 3 ayat, salah satunya surah Al-Kautsar. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nak pergi lebih lanjut lagi mengenai tentang surah Al-Kautsar ini, terdapat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, daripada Anas bin Malik, qala aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'ah. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, Nabi seakan-akan macam terlelap
kemudian Nabi bangkit daripada tundukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan farafa'a ra'sahu mubtasiman, dalam keadaan Nabi tersenyum. Sahabat ni pelik tengok Nabi, kerana Nabi dalam keadaan tertunduk, tiba-tiba Nabi bangkitkan, angkat kepala Nabi dan sahabat tengok Nabi dalam keadaan tersenyum. Maka sahabat kata kepada Nabi, lima dhahakta, kenapa engkau senyum ya Rasulullah, kau gelak ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu anzalat alai anifan surah al-Kautsar, kerana telah diturunkan kepada aku satu surah, iaitu surah al-Kautsar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca surah al-Kautsar, kemudian Nabi tanya kepada sahabat, hal tadruna mal Kautsar, kamu tahu tak apa itu telaga Kautsar? Yang inilah yang kita akan bahaskan, seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Kautsar. Cumanya kata ulama, surah Al-Kautsar ini sebenarnya dia ada orang kata sambungan ataupun dia ada kaitannya dengan surah sebelum daripada ni, iaitu surah Al-Maun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bila sebut di dalam surah Al-Maun, Allah mulakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu wahai Muhammad orang yang mendustai agama Allah? Orang yang mendustai agama Allah, dia mengaku dia beriman kepada Allah, dan kata ulama mereka ini ada 5 jenis orang. Yang kata para alim ulama antara sifat ataupun golongan munafik ataupun orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, sebab kita kena faham surah Al-Maun untuk faham surah Al-Kautsar. Yang pertama, fazalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu orang yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka ni bakhil, tidak memberi makan kepada orang miskin. Kemudian alladzina hum an salatihim fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat dalam keadaan mereka ini meninggalkan solat. Yang ketiga, iaitu mereka ni riak, allazina hum yuraun, mereka dalam keadaan riak, sombong. Kemudian dalam mengerjakan ibadah solat. Kemudian yang seterusnya, wa yamna'unal ma'un. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mereka menyekat kebaikan, tak memberikan zakat, tidak memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka kata para alim ulama, sebenarnya inilah 5 jenis orang yang disebutkan munafik. Kemudian Allah ceritakan ada golongan yang tidak akan mendapat telaga ataupun yang tidak akan mendapat kebaikan yang banyak. Kerana dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala terangkan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada kamu wahai Muhammad kebaikan yang sangat banyak di dunia dan akhirat. Karena itulah Allah kurniakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para alim ulama, kehebatan ataupun keagungan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah, kebaikan yang sangat banyak, iaitu satu telaga yang esok pada hari kiamat yang akan disediakan untuk umat Muhammad. Ini kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi dan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kebaikan-kebaikan yang Allah telah aturkan, yang telah Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah minta fasalli li rabbika wanhar. Maka Allah pohon kepada Nabi, Allah minta kepada Nabi, kerjakanlah solat. Sebab tu bila kita hari ini mendapat nikmat kehidupan, nikmat kesenangan, nikmat kebahagiaan bersama dengan keluarga, ada harta, ada kekayaan, ada apa sahaja nikmat, maka fasalli li rabbika wanhar, buat amal. Solat, buat ibadah. Sebab apa? Tanda syukur. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencikan engkau wahai Muhammad, merekalah sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala yang terputus, yang tidak akan mendapat kebaikan. Ada dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi, ada seorang laki-laki yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ni dia selalu menghina baginda Rasulullah. Seorang laki-laki ni dia hina Nabi, setiap kali dia dengar nama Nabi Muhammad ni dia kata Al-Abtar. Yang ni dia ni orang yang tidak ada zuriat, orang yang tidak ada pewaris. Kerana orang Arab ni sekiranya mereka tidak ada anak lelaki ataupun anak lelaki itu tak hidup, maka dia sebut Al-Abtar. Orang yang tidak ada generasi yang untuk menyambung apa yang dia lakukan.
Kerana kita tahu anak baginda Nabi SAW ada 3 orang. Dan ketiga-tiga anak baginda Nabi SAW yang lelaki meninggal dunia ketika mana waktu kecil. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghina laki-laki ini dan orang yang menghina Nabi. Bahawa bukan Nabi yang terputus, tetapi kamulah yang terputus daripada kebaikan. Sebab itu kebaikan yang hakiki, kebaikan yang betul adalah kebaikan yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pagi-pagi lagi kita kena syukur kepada Allah. Bangun pagi, nikmat yang pertama Allah bagi nikmat hidup. Sebab itulah kita kena sebut Alhamdulillah. Bangun celik-celik Alhamdulillah. Sebab nikmat yang Allah kurniakan, nikmat yang sangat besar. Sebab tu Ustaz ada tulis dekat satu FB Ustaz. Baru-baru ni Ustaz kata, kalau kita hari ni tidur tanpa menggunakan ubat. Bangun tanpa ada rasa sakit. Kemudian boleh berjalan tanpa ada orang pimpin. Boleh makan dan minum apa sahaja yang kita nak, ucaplah Alhamdulillah. Sebab Allah bagi nikmat itu yang mana kadang-kadang kita tak rasa itu merupakan satu nikmat yang sangat besar. Allahu Akbar. Satu mukaddimah yang saya kira cukup padu di pagi Jumaat ni untuk kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, terima kasih. Jadi Ustaz, kita berkenaan dengan Al-Kautsar ni, macam mana, bagaimana soalan yang telah Ibu utarakan sebentar tadi, sifat dia, keadaannya dan apakah amalan yang membolehkan manusia untuk mendapat peluang minum daripada telaga Al-Kautsar di akhirat kelak. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita dah tahu tentang Kautsar kebaikan dan kata para alim ulama iaitu dia adalah sebatang sungai ataupun di dalam tafsir juga menyebutkan satu telaga yang disediakan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana ada terdapat di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat telaga Kautsar ataupun telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, secara ringkasnya, telaga Nabi luasnya seumpama sebulan perjalanan. Sangat luas. Kerana umat Nabi SAW akhir zaman ini adalah umat yang teramai. Bukan itu saja, yang kedua, airnya lebih putih daripada air susu. Yang ketiga, baunya lebih wangi daripada kasturi. Ini semua berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang kita ambil daripada Bukhari, yang kita ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini hadis-hadis yang disabitkan oleh kata para alim ulama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, bekas airnya sebanyak jumlah langit ataupun jumlah bintang di langit. Cukup banyak. Sebab tu takkan berebut orang ketika mana nak minum telaga Kautsar. Yang kelima, sesiapa yang meminumnya maka dia tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Allahu Akbar. Kata para alim ulama dalam hadis, di mana sebenarnya telaga Kautsar ini? Maka ada dalam hadis Bukhari, kalau saya pernah baca hadis ini, bahawa Nabi SAW ketika mana nak menyampaikan ataupun nak memberikan syafaat, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, di mana aku nak cari engkau ya Rasulullah ketika mana di padang mahsyar?" Maka kata Nabi, "Carilah aku pada 3 tempat." Maka susunan yang Nabi susun itu, Nabi sebut yang pertama, carilah aku di timbangan. Sekiranya kamu tidak jumpa, carilah di titian sirat. Kalau sekiranya kamu tak jumpa, carilah aku di telaga Kautsar. Maka kata para alim ulama, ada yang mengatakan bahawa telaga Kautsar ini adalah air yang datangnya daripada syurga yang mengalir untuk diberikan minum bagi mereka yang duduk di padang mahsyar kepada umat Muhammad. Tetapi ada di sana mereka yang tidak dapat minum. Allahu Akbar. Sebab tu bila baca hadis telaga Kautsar ni sebenarnya semangat. Kita adalah umat Muhammad. Tetapi di sana ada terdapat sebuah hadis Nabi SAW bahawa ada golongan yang tidak akan dapat minum telaga Kautsar. Siapa dia? Seperti mana kata para alim ulama dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari, Nabi SAW akan memanggil umatnya. Sebab apa? Kesan daripada wuduk. Orang yang berwuduk pada hari kiamat, mukanya, tangannya, semua anggota wuduk akan bersinar-sinar. Dan Nabi mengenali kita ni. Nabi panggil, "Mari minum." Ini di dalam hadis. Nabi panggil. Tetapi dihalang oleh para malaikat, dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, "Ini umat aku." Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu, "Kamu tidak mengetahui apa yang berlaku selepas daripada kewafatan engkau." Mereka melakukan banyak perkara. Sebab tu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang boleh kita usahakan untuk mendapat minum daripada telaga Al-Kautsar? Yang pertamanya, sentiasalah perbaharui iman kita.
Iman kita ni kena kita perbaharui, kena ucapkan kalimah la ilaha illallah sentiasa. Sebab tu bangun pagi ni kita perbaharui iman. Walaupun kita kata, ustaz, saya dah lahir dalam agama Islam, saya lahir dalam anak orang Islam, saya ni orang Islam, nama saya Islam, IC saya Islam, tetapi akidah kita, iman kita kena sentiasa perbaharui. Apa guna Islam tanpa solat? Apa guna Islam? Kita melanggar perintah Allah. Yang kedua, kita ikut segala apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nabi meninggalkan dua perkara, Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Apa guna hari ini hidup kita hebat, tetapi panduan Al-Quran sunnah kita tidak ikut. Yang ketiga, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan satu doa yang disebutkan oleh para alim ulama, Allahumma isqina min haudin nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Kita doa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu telaga Kausar. Kita risau kita menjadi, na'udzubillah, orang yang kita dipanggil oleh Nabi, kita dah pergi dah di telaga Kausar, tetapi dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana perbuatan kita atas muka bumi. Sebab itulah perjalanan terakhir kita, biarlah kita berjalan pada esok hari kiamat, dirahmati, diredai dan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat. Sebab itu sahabat-sahabat, kita muhasabah diri kita, kerana esok kita akan berjumpa dengan kekasih kita baginda Rasulullah, dan kita nak kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita dengan perjalanan terakhir, pastinya kita mahukan husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Dan hari ini adalah hari Jumaat. Ustaz, sebagai pengurusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan, apa lagi antara yang amalan yang boleh kita bawa? Tak ada apa lagi yang kita nak bawa nanti ketika di akhirat nanti, kecuali antaranya ialah amalan kita, anak yang doa anak yang soleh, dan juga sedekatun jariyah. Jadi pagi-pagi Jumaat ni, Ustaz, berikan kami motivasi untuk terus tamak dalam mengejar kebaikan dalam menuju perjalanan terakhir. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, dermawan, hartawan, kita kalau tadi kita dah baca dalam surah Al-Ma'un, yang mana ada orang yang menipu dalam agama. Dia kata dia Islam, tetapi rupanya dia menipu dalam agama Allah. Antaranya mereka ini tidak memberikan kerjasama ataupun tidak memberikan sesuatu kepada anak yatim. Kemudian mereka tidak memberikan makan kepada fakir dan miskin. Jadi kita hari ini usaha untuk berinfak, bersedekah. Pertubuhan Akademi Al-Bayan, kita nak dalam Pertubuhan Akademi Al-Bayan, insya-Allah kita bukan saja menyantuni anak-anak mu'alaf. Di sana juga mereka ini ada dalam kalangan mereka yang fakir miskin, ada yang yatim. Maka sebab itu kita mohon kepada sahabat-sahabat pada pagi hari ini berinfak untuk meningkatkan iman kita. Kerana penyerahan kita, kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala dan janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak bangunkan di Pego Alor Gajah, yang mana kita akan buat surau ataupun rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang membuat rumah Allah, maka Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Kemudian kita akan menyantuni anak-anak yatim, kita akan menyantuni dan melahirkan da'i mu'alaf. Mereka akan melakukan amalan-amalan, mereka akan kuatkan Islam mereka. Setiap amalan yang mereka buat di Pertubuhan Akademi Al-Bayan, hasil sumbangan kita, kita akan dapat saham. Yang ketiga, kita mungkin tak mampu untuk mengislamkan orang dengan pelbagai bahasa. Mereka akan keluar berdakwah di jalan Allah dengan menggunakan pelbagai bahasa kelebihan, kerana mereka bukan kelas ketiga. Mereka adalah manusia yang Allah berikan hidayah dan mereka membantu untuk berdakwah di jalan Allah. Sebaik-baik pekerjaan adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin tak mampu, tetapi dengan hasil kita memberi sumbangan, insya-Allah kita juga mendapat saham mengislamkan orang. Dan sahabat-sahabat penonton, di Pertubuhan Akademi Al-Bayan kita buka kelas secara percuma online. Boleh join. Anak-anak kita yang mungkin dah belajar di sekolah boleh ulang kaji balik, iaitu kelas anak-anak mu'alaf. 3 bahasa ada, kita ajar dalam bahasa Melayu dahulu, ada satu lagi kelas dalam bahasa Mandarin, ada lagi satu kelas dalam bahasa Tamil. Maka secara percuma, dan insya-Allah
boleh call, boleh register untuk lepas ini kita akan buat untuk kelas dewasa pula. InsyaAllah kita akan berikan sijil, kita akan pandu dan kita akan mantapkan keimanan kita kepada Allah. Moga-moga Allah merahmati dan meredai kita semua. Boleh lihat seperti mana nombor yang tertera, ada FB saya, ada IG, ada TikTok juga Ustazah. Kan boleh layari laman web, infaklah, kerana dengan infak akan mengubati segala penyakit yang kita ada, untuk mendatangkan kebahagiaan, kerahmatan. Maka dengan bersedekah akan memadamkan, seperti mana kata Nabi, kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan para penonton, hari ini hari Jumaat, di pagi-pagi hari ini, terus tekan saja. InsyaAllah masuk. Semoga ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Dan kepada anda, para penonton TV Al-Hijrah, kita berehat seketika bersama saya dalam Assalamualaikum 7 selepas ini. Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Ha?